Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab hari ini Allah bagi saya kesempatan, masa dan kesihatan yang baik untuk berkongsi ilmu pada anda. Okey, hari ini kita nak berkongsi kesan hutang ke atas harta pusaka. Tajuk dia kita lebih wasiat hutang. Nah, nak mudahnya wasiat hutang. Baru-baru ni saya dihubungi oleh seorang waris untuk menguruskan harta pusaka arwah abang dia yang berada di Johor. Yelah, buat setakat ni memang tak boleh nak di waris ada kat Johor, tapi aset banyak kat Selangor. Jadi minta bantuan dah untuk saya bantu. Okey. Apabila saya review harta yang disenaraikan, sebenarnya saya macam agak sedih jugalah sebab bagi saya bila saya tengok aset yang ditinggalkan tu tak balance dengan hutang. Maksudnya hutang tu lebih daripada nilai harta yang positif. Maksudnya macam mana? Sebenarnya saya dah jumpa kes macam ni banyak. Saya dah jumpa banyak sebenarnya. Bukan hanya baru-baru ni je. Sebelum-sebelum ni saya uruskan pusaka pun saya tengok banyak yang macam ni. Sebagai contoh, aset arwah tinggalkan lebih kurang 4 biji rumah, 3 biji rumah, 1 tanah, termasuklah KWSP dan insurans. Bila saya pergi detail, saya tengok rumah pertama okey, dah selesai hutang, alhamdulillah, tak ada masalah. Rumah kedua value lebih kurang 600,000, langsung tak ada MRTA ataupun MRTT, langsung tak ada tuan-tuan dan puan. Yang ketiga pula, rumah value lebih kurang 300,000, tapi masalahnya pula MRTA ataupun MRTT tu hanya cover separuh saja nilai. Jadi yang hutang-hutang tu siapa nak bayar? Yang keempat pula saya tengok tanah tu, masalah dia tak ada kena-kena dengan hutang, tapi masalah beli lot lidi. Nama tak ada dalam grant. Bila kalau kita tengok, kita nak uruskan harta pusaka, nama tak ada dalam grant atau tak ada dalam grant, itu kira bukan harta milik pusaka arwah lah. Sebab tu bila nak beli tanah yang lot lidi ni, hati-hati. Silat-silat beli, nama kita pun langsung tak ada dalam grant tu. Sebab nama dah banyak. Sebab tu tak disarankan lah beli lot lidi ni. Lepas tu saya tengok KWSP kurang daripada 100,000. Lepas tu bila saya tengok insurans, dia ada ambil insurans ataupun takaful ni, tapi nilainya tak sampai pun 50,000. Macam mana nak selesaikan hutang arwah ni? Lepas tu pula arwah tinggalkan anak-anak kecil, tuan-tuan dan puan. Anak-anak kecil. Jadi macam mana tu bila kita tengok macam ni, silap-silap bila uruskan harta pusaka, memang akan lantik pentadbir uruskan. Waris faraid iaitu ayah kepada arwah dan anak-anak, sebab isteri telah bercerai. Jadi bila jadi macam ni, silap-silap rumah yang ada tu, yang masih dalam loan tu, yelah kalau saya tengok cash pun tak berapa ada sebenarnya. Silap-silap kena terpaksa cairkan rumah tu. Sebab tu kita jangan tengok orang banyak rumah ni, sebenarnya dia memanglah dia berkemampuan nak bayar bulan-bulan, tapi bila perancangan tu tak betul, silap-silap aset tu menjadi beban kepada waris. Biarlah satu rumah yang kalau kita meninggal ada lebihan, lepas tu rumah tu dilansaikan oleh pihak takaful ataupun insurans, daripada rumah tu tergantung macam tu. Sebenarnya saya kesian, tapi nak buat macam mana? Sebab itulah saya berkongsi kepada anda ini tajuk wasiat hutang. Ataupun kalau dia tak buat wasiat pun, dia benda tu masih menjadi beban kepada waris. Bila jadi macam ni, adakah menjadi tanggungjawab waris untuk selesaikan hutang ni? Sebenarnya tak, tuan-tuan dan puan. Waris tak wajib membayar hutang tu. Tapi apabila kita melantik wasi ataupun pentadbir, tak kisahlah sama ada third party ataupun di kalangan waris, hutang ni perlu dibayar dengan aset yang dia ada. Sebagai contoh, dia ada cash, dia insurans, KWSP, selesaikan hutang semampu yang boleh. Kalau kata tak boleh juga, jika terpaksa jual rumah, jual lah.
Sebab kalau kita tak bayar, bank pula nanti lelong rumah tu. Masalah pula. Dia macam mana pun, sebab kita ni bukan golongan 2% tuan-tuan dan puan. Kebanyakan kita ni yang baki daripada 2% ni. Sebab golongan 2% ni duit dia dah memang banyak dah. Dia tak ambil MRTA ke, dia tak ambil insurans ke, duit dia dah memang banyak dah. Kita ni yang lebihan 98% ni, kita tahu kita bersusah payah siang malam kerja berpuluh-puluh tahun. Kita nak ke kita punya duit tu yang kita kumpul sama ni hanya semata-mata nak bayar hutang? Untuk waris tak ada apa pun. Mungkin ada lah, tapi dia jadi silap-silap macam tak ada lah kalau hutang tu terlampau banyak. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah menceritakan tentang hutang. Pengurusan harta, pengurusan hutang tu sebahagian dari pengurusan harta lah. Kalau kita tengok dalam satu riwayat daripada Abu Dawud, yang Abdullah bin Umar dia dengar Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang mati dalam keadaan hutang, pahala kebaikannya menjadi ganti. Maksudnya macam mana, kita tak nak bila kita meninggal ni, pahala yang kita ada ni duduk kontrakan dengan hutang ni. Bila jadi macam ni, kita takut last tak ada apa pahala pun untuk kita duduk kontra dengan hutang ni. Tu antara yang Nabi pesan. Lepas tu Nabi ada pesan lagi, urusan orang yang berhutang ni tergantung, daripada Abu Hurairah, dia diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kita tak nak urusan tergantung tuan-tuan dan puan. Sebenarnya kalau kita tengok, banyaknya hadis berkenaan dengan hutang ni. Tapi macam mana kita ni, sama ada kita ada niat nak menyelesaikan ataupun tidak. Kalau kata urusan tadi tergantung, sebab itulah kalau kita tengok bila dalam pengurusan harta ni, hutang tu diutamakan. Kita tak nak urusan, sebab tu kalau waris ada kesedaran untuk menyelesaikan hutang, arwah alhamdulillah. Maksudnya menguruskan dengan apa yang aset yang arwah tinggalkan, bayar hutang dia dulu. Sebab memang ada satu kes, satu hamba Allah ni, dia menguruskan harta pusaka arwah bapa dia, tapi dia urus dalam keadaan dia kurangnya ilmu. Dia pun tak berapa tahu, dia agih ikut faraid dulu. Bila agih ikut faraid, baru teringat arwah ni ada hutang. Bila dia rujuk dengan majlis agama, dia dah tersilap langkah. Sepatutnya dia ambil inisiatif lah untuk menyelesaikan hutang. Tak, dia terus letak telefon sampai aku sedar pun dia tak ada dah berhubung balik. Untuk dia tanya macam mana ke apa, tak ada. Jadi bila jadi macam ni, siapa yang susah sebenarnya? Orang yang meninggal tu lah. Sebab tu kita tak nak urusan kita tergantung. Tu kalau kita tengok ada hadis Nabi juga, Nabi pun telah berpesan, kalau orang ni dia berniat tak nak bayar hutang ni, dia ni bila meninggal, dia ni umpama seorang yang mencuri, seorang pencuri. Yalah, kita mungkin tak rasa apa-apa, tapi dah kita ambil loan, kita apa semua, tapi kita tak nak bayar, tu kira umpama dia macam mencuri lah tu. Daripada Syuaib bin Saman, riwayat Ibnu Majah. Tak, saya ingat yang ni saya tak perlu huraikan lah. Kalau kita dah dilabel sebagai pencuri tu, kita tahulah macam mana kan. Kita pun tak suka orang curi harta kita, tapi kita pun tak suka orang curi harta kita. Agak-agak Allah suka ke kita buat macam tu? Kita tanya diri kita lah. Logik tak? Analogi tu mudah tak? Mudah. Cuma kita perlu fikir dengan akal lah. Lepas tu kalau kita tengok orang yang melengahkan pembayaran hutang ni, daripada riwayat Bukhari, daripada Abu Hurairah, Nabi kata orang ni dikira orang yang zalim juga. Sampai macam tu tuan-tuan dan puan. Dan yang terakhir yang agak famous kita biasa dengar, dosa yang kita, semua dosa tidak akan terampun, walaupun orang tu mati syahid, iaitu hutang. Daripada riwayat Muslim, daripada Abdullah bin nampak je pasal hutang ni sangat disarankan untuk urus, selesaikan. Okey, kalau kita macam mana nak selesaikan masalah ni? Kalau kita ada ambil insurans, biasanya kalau kita ada personal loan, biasanya memang akan ada insurans ataupun takaful untuk cover. Tapi kalau kita ambil rumah, dia menjadi option. Sama ada kita nak ambil pun tak ambil MRTA ataupun MRTT ni.
Tapi kalau boleh ambil full penuh loan. Sebab kalau kita ambil loan hanya contoh cover hanya 10 tahun, kita tiba-tiba tahun ke-15 kita meninggal. Jadi baki tu siapa nak bayar? Masalah juga. Kalau kata tak ambil, lepas tu kalau tiba-tiba nak ambil mungkin macam tak boleh rasanya. Kita ada option lain iaitu ambil takaful ni untuk pastikan hutang kita ni selesai. Memanglah kita bila orang bercerita buat takaful ni, kepala otak kita serabut. Asyik cerita buat mati. Tapi itulah pentingnya takaful tu. Kita terpaksa terima keadaan tu. Sebab apa? Mungkin sekarang ni kita rasa benda tu tak penting bagi kita sebab benda tu belum jadi, tuan-tuan dan puan. Untuk yang dah jadi ni macam mana? Sebab saya urus satu pusaka orang, jadi saya nampak macam mana. Sebab tu saya bila urus orang punya, saya pun cuba pastikan dan hutang saya tu mesti cover dulu. Ataupun kurangkan hutang. Sebab kita tadi saya dah kongsi dengan hadis Nabi berkenaan dengan hutang tu. Kita nak ke? Memanglah kehidupan akhirat itu kita tak lalu lagi. Kadang-kadang kita rasa benda itu macam betul ke? Besok kita dah mati tu barulah kita tahu macam mana. Tapi Allah dah pesan siap-siap. Nabi pun dah pesan siap-siap untuk kita uruskan dengan baik. Kita manage hutang kita tu dengan baik. Supaya apa? Benda tu tak menjadi beban kepada kita di akhirat kelak. Hutang tu tak wajib untuk waris bayar. Saya ulang sekali, tak wajib untuk waris bayar. Selesaikan. Jika waris berkemampuan dan dia nak bantu, alhamdulillah, tu rezeki kita lah. Kalau kata ada waris macam tu, itu pun kebaikan. Pahala tu Allah bagi kat orang yang menyelesaikan tu. Tapi kita jangan expect orang nak selesaikan. Kita yang cuba selesaikan dulu. Kita plan masa kita tengah hidup ni. Sebab bila saya bincang dengan saya, biasanya saya memang akan tengok dalam skop yang menyeluruh. Bila orang asyik nak bertanya tentang hibah. Tapi untuk bukan nak sekadar nak memberi harta tu kepada siapa. Berkenaan dengan pengusaha hutang ni juga saya akan tengok. Okey, sampai sini saja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.